Saya percaya malam hari ini akan menjadi malam yang luar biasa. 我相信今天晚上会变成一个非常了不起的一个晚上。 Anda yang setuju katakan amin. 同意跟我这样说的说阿门。 Amin. 阿门。 Ada banyak hal yang saya ingin sampaikan. 很多事情今天想要跟大家讲。 Karena berjumpa dengan Anda lama-lama baru satu kali, cukup panjang baru satu kali. Ketemu dengan kalian tidak sering. 今天为什么我很高兴可以见到大家呢？是因为见到大家是一个很难的机会。 Dan banyak sekali yang pengen saya sampaikan. 而是我现在所要跟大家讲，本来是比较多了。 Tetapi saya bersyukur oleh karena dari kemarin malam sampai hari ini, 可是感谢主，从昨天晚上直到今天， saya merasa ada sebuah penekanan dari apa yang saya sampaikan, ada fokus dari apa yang saya sampaikan. 我越来越感觉到我所要讲的，所要讲到给大家的，都得到了一个好像焦点，想要给大家特别分享的。 Setiap kali kalau saya datang ke sini, saya tidak pernah merasa sebagai pembicara tamu, tetapi saya merasa adalah bagian dari keluarga di tempat ini. 反正来到这个地方的时候，我没有感觉到我在这里是一个客人，可是我总觉得我在这个地方是已经你们家人的家人了。 Dan kerinduan saya adalah untuk melihat semua Anda bertumbuh luar 我的 biasa. 渴慕总是想要看到大家可以更大的、更伟大的成长。 Dan mari buka bersama dengan saya sore hari ini dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 我们要翻开我们的经文，今天晚上的经文就在耶稣亚书第1章第1到第5节。 Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai kelima. 就在耶稣亚记第1章第1节到第5 Saya 节。 minta Anda semua membacanya dengan suara yang keras, 现在 antusias. 我邀请大家可以大声的把这个我们今天晚上的经文念出来。 Mari baca bersama dengan Beta. 好，跟我一起来好吗？耶和华的仆人摩西死了以后，耶和华晓谕摩西的棒手嫩的儿子耶稣亚说：“我的仆人摩西死了， Sebab itu, 现在你要起来，和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。凡你们脚掌所踏之地，我都照着我所应许摩西的话赐给你们了。从旷野和这黎巴嫩直到 sebelah sana itu sampai 伯 ke 拉 sungai 大 besar. 河赫人的全地，又到大海日落之处，都要做你们的境界。你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。 Saudara-saudara sekalian, Anda tahu ayat ini adalah cerita tentang Yosua menggantikan Musa. 这样姐妹们肯定知道了吧？这个故事里面的内容就是那时候耶稣亚被神预备让他替换摩西的时候。 Musa adalah hamba Tuhan dan pemimpin besar dari bangsa Israel yang kurang lebih 2 juta orang waktu itu. 摩西是神的仆人，也是那时候以色列的领袖。那时候他所带领的人大概有2 juta orang kurang lebih. 就2000万人。 Lalu Tuhan pada waktu itu Musa mati dan Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. 然后那时候摩西过世了之后呢，神就拣选了这个耶稣亚来代替他。 Saudara-saudara, gampang sekali ketika kita dipilih untuk menggantikan seseorang, kita merasa bahwa ini tidak ada orang lain, jadi akhirnya kitalah yang dipilih. 如果我们的领袖选我们要持续谁的地位的时候，我们经常会这样的感觉，可能是因为没有人了，所以我的领袖才这样的选择我。 Lalu akibatnya adalah kita mengerjakannya dengan biasa-biasa. Ya sudah, kalau Musa sudah mati, aku dipilih. Oke, kalau begitu aku akan jaga seluruh jemaat ini dengan baik. 这样的事情会让我们就那好吧，因为他选了我会好好的带领照顾这个以色列人。
Tapi yang menarik bagi saya adalah ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. 可是对我比较有趣的是，当神选择约书亚要替换摩西的时候， Allah tidak hanya memilih Yosua untuk menggembalakan atau menjaga orang Israel dalam kondisi baik-baik saja. 可是那时候以色列人的情况并不是在很好的状况，让约书亚来带领他变成他们的领袖。 Allah tidak berkata kepada Yosua, kamu menggantikan Musa dan please jagai seluruh kawanan domba ini dengan baik. 神并不是像耶稣亚这样的说，你现在替换摩西好不好？而你要好好照顾我这些小羊。 Tetapi saudara-saudara, Allah ketika memanggil Yosua, Allah langsung memberikan sebuah tujuan di dalam panggilan itu. 可是他起初呼召这个约书亚的时候，神直接给他一个比较明显的目的了。 Dengan kata lain, Allah ingin berkata kepada Yosua, 意思就是说，他想要跟约书亚说， bahwa kamu bukan untuk hanya menjaga orang-orang Israel ini untuk jadi tetap baik. 你不只是要看顾这个以色列人，让他们一直会这样的好。 Tetapi ketika aku memanggil kamu, kamu membawa mereka masuk ke tanah perjanjian itu. 可是神对他说：“我呼召你，让你带领以色列人进入我所给他们应许之地。” Makanya Alkitab berkata, 所以圣经是这样说： seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. 你要起来和众百姓过这约旦河，往我所要赐给以色列人的地去。 Anda lihat ayat yang keempat ini jauh lebih menarik. 我们一起来看第4节，就比较有趣了。 Tuhan berkata kepada Yosua, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana ini sampai ke sungai besar. 从旷野和这黎巴嫩直到波拉大河赫人的全地， Yakni sungai Efrat seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar itu sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 要到大海日落之处，都要做你们的境界。 Saudara-saudara, Yosua tidak mengambil tanggung jawab ini dengan berpikir ya sudahlah karena tidak ada orang lain, akulah yang dipilih. 耶稣亚呢，他没有担当这个责任，是这样想的那好吧，可能是没有人了，所以我就被这样的选择了。 Yang penting semuanya baik-baik saja. 反正一切都还是很好，我都可以了。 Tapi sejak hari pertama Yosua dipanggil dan dipilih, Tuhan langsung memberikan sebuah visi, sebuah tujuan, sebuah panggilan. 可是当他第一天被呼召的时候，神直接给他一个目的，一个意向，一个呼召。 Dia berkata, kamu lihat ya daerah itu. 他让约书亚看到，你看这些土地， Kamu lihat dari padang gurun itu. 你看从那一边的旷野， Kamu lihat begitu besar dan luasnya daerah itu. 你看它这个旷野是不是很大很宽？ Untuk itu kamu dipanggil dan dipilih. 为了这个事情，你是被呼召的，你是被拣选的。 Kesanalah aku mau kamu pergi. 是我要派你去的那个地方，就是那个地方。 Tugasmu bukan hanya menjaga mereka baik-baik saja. 你的责任并不单单让他们一直是在好的状态而已， Tapi bawa mereka semuanya masuk ke negeri itu. 而你的责任就是你要带领这些以色列人要进入我所应许给他们之地。 Dari padang gurun itu sampai ke laut besar, pinggir laut besar. 从旷野直到那个大海， Di mana matahari terbit, terbenam. 在日落之处， Maka disitulah engkau akan pergi. 我所派你去就是那个地方。 Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang visioner. 弟兄姐妹们，我们的神就是我们的梦想家。 Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menjelaskan apa yang Tuhan sediakan di depan kita. 圣灵是已经赐给我们，让他可以指示给我们未来所要面对的事情。 Sehingga orang Kristen harusnya menjadi orang-orang yang sangat visioner. 所以说呢，我们当一个基督徒，我们也要变成这样的梦想家。
Nah, jangan jadi generasi muda yang seperti pada umumnya orang-orang yang tidak punya tujuan. 我们不要做一个普通的年轻人，我们无目的的过生活。 Hari ini mereka ngefans dengan artis A, mereka ikuti A, lalu besok berubah B, mereka ikut B, lalu besok berubah C, mereka ikuti C. 他们是随着世界的潮流，跟着今天我是A 歌手的歌迷，明天又要变化，流行了这个歌手，我就要变成这个歌手的歌迷。 Mereka tidak punya tujuan. 好像他们没有什么目的一样。 Tapi ingat Alkitab katakan orang muda itu seperti anak panah. 可是你要记住，在圣经里面已经记载着，我们年轻人就是勇手， Anak panah, seperti anak panah. 对，是勇士手中的剑。 Apa arti anak panah? 剑是什么意思呢？ Adalah sebuah senjata bukan untuk bertahan, tetapi menyerang dengan sebuah tujuan yang jelas. 剑并不是让我们可以好好保护我们自己，可是我们要达成一个目的。 Kalau pedang adalah alat untuk bertahan dan menyerang. 一把刀的话，一把剑的话是要让我们可以攻打某人。 Tapi jangkauan dari pedang adalah di sekitar pemegang pedang itu. 可是我们打剑的时候，打剑是本来是有一个比较有限的空间，我们可以攻打某人。 Tapi kalau panah adalah sebuah sasaran yang jauh dan dilepaskan. 那如果我们是剑的时候呢，剑它本来是要跑到很远很远的地方去。 Jadilah orang-orang muda yang punya tujuan, punya visi, punya panggilan. 你要变成一个充满目的、充满意向、充满呼召的年轻人。 Ketika Tuhan merancang CYC kemudian mulai membangunnya. 当神有这个要建造西瓦系的计划的时候，想要建造它的时候， Bukan sekedar untuk menjadi sebuah gereja yang meramaikan 并不 Kuala 单单 Lumpur, Malaysia. 并不单单让这个教会可以在KL 单单的存在。 Tapi dia juga punya panggilan yang spesifik dan berkata, kamu bawa orang ini masuk ke sana. 可是呢，神是拥有他对这个教会的特殊和明显的目的和意向，让他都已经给我们设定了你要去的目的是什么。 Nah, Anda lihat poin yang berikutnya di ayat yang kelima. 我们再来看我们经文的第5节。 Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. 必无一人能在你面前站立得住。 Alkitab berkata seumur hidupmu akan ada orang-orang yang akan berusaha menentangmu. 你看，圣经都已经这样写了，你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。 Allah berkata kalau kamu pergi berjalan menuju mimpimu dan visimu, 神是这样说的：如果你想要成就你的梦想的话， maka kamu akan menghadapi orang-orang yang akan menentangmu. 你总会面对那些阻挡我们的那些人。 Seumur hidupmu 反正你在平生的一日， selalu ada orang-orang yang melihat dari sisi yang negatif. 总是会有人用他们负面的看法来阻挡我们。 Tetapi kabar baiknya adalah 可是我们还有一个好消息， tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan. 可是那无一人能在我们面前站立得住。 Saudara-saudara, ketika bangsa Israel menjalani atau berjalan menuju tanah perjanjian, 弟兄姐妹们，当以色列人他们在往所应许之地的路程的时候， ada banyak tantangan dan rintangan yang berusaha untuk menggagalkannya. 有很多困难，有很多障碍，有很多挑战，是想要阻挡他们。 Nah, semua tantangan itu tujuannya hanya untuk mencuri konsentrasi Anda 而这些挑战的存在的主要目的是让我们可以不再专注了， supaya kita tidak sampai kepada apa yang Tuhan tentukan. 好让我们就没办法达成我们的神所给我们的目的了。 Tapi yang menarik di sini loh, Tuhan ajarkan saya. 可是最有趣，神都已经教导我了，是 Kemana kita menentukan fokus kita itu akan membawa kita ke arah tersebut. Apa yang menjadi fokus kita itu yang akan kita capai. 我们所设定的目标，就是我们以后所要到的目的地。 Pada
Pada waktu kita menghadapi tantangan, fokus kita jangan pada tantangan itu. 当我们面临任何挑战的时候，我们不要一直专注那个挑战。 Kenapa? Karena prinsip dari sebuah peperangan atau tantangan 为什么呢？是因为当我们面临挑战，或者是在一个战场的主要一个原则。 Tuhan akan mengizinkan tantangan pertempuran, Tuhan akan mengizinkan sebuah pertempuran yang tidak pernah berimbang. 神总是会引起比我们大、比我们超过我们能力的一些仇敌。 Kalau kita memberikan fokus kepada tantangannya, 可是如果我们选择要一直专注，要一直看重在我们眼前的挑战的话， Anda lihat di dalam Alkitab bahwa selalu tantangan itu lebih besar. 我们在圣经会一直发现我们在眼前的挑战一直是超过我们的， Tantangan itu lebih hebat. 比我们更伟大的， Tantangan itu lebih banyak jumlahnya. 比我们的人数的数量还要多。 Anda lihat di dalam Alkitab tidak pernah sebuah pertempuran itu seimbang. Musuh selalu kelihatan lebih hebat. 反正在圣经里面的所有的故事，大部分就是我们眼前的仇敌，大部分就是比我们大的。 Kenapa? Karena supaya kemuliaannya lebih besar. 为什么呢？就好让我们所得到的荣耀会更大。 Kalau Anda menghadapi tantangan yang di bawah level Anda atau mudah atau gampang, 如果你所面临的挑战是比你的能力要简单，或者比你的能力是更小的话呢， maka tidak ada gunanya. 这个挑战就没有用了。 Jadi yang namanya tantangan itu selalu lebih besar. 所以说挑战当然比我们还要大， Selalu kelihatan lebih hebat. 是一直要看起来比我们还要厉害， Selalu kelihatan lebih berpengalaman. 看起来是比我们的经验还要丰富。 Saudara-saudara, kalau kita memberikan fokus kita kepada 可 tantangannya, 是如果我们一直专注这个挑战的话， maka kita cenderung menjadi orang yang depresi, nggak akan berani menghadapinya. 我们都会变成一个心灰意冷的人， Atau saudara-saudara sekalian, sebaliknya, 或者相反的呢？ ketika kita pergi berjalan menuju perjanjian atau visi atau mimpi yang Tuhan berikan, 当我们在一个路程，我们想要达到神所要给我们的应许之地， jangan berikan fokus kepada diri kita. 也不要把我们自己变成为主。 Karena kalau kita lihat tantangan kita, 因为当我们一直看我们的挑战的时候， mereka kelihatan lebih hebat, lebih besar, lebih kuat, lebih banyak. 这些挑战会看起来比我们更大、更厉害、更多。 Sebaliknya kalau kita lihat cuma kepada diri kita, maka kita melihat kita kurang pengalaman, kita kurang hebat, kita kurang banyak, kita kurang dan terus kurang. 相反的，如果我们一直专注我们自己，我们总是也会觉得我们不够厉害，我们不够聪明，我们不够多，我们不够什么什么。 Bahkan satu waktu kita bukan lagi melihat kita kurang, tetapi kita memang nggak bisa karena bangsa Israel ketika keluar dari Mesir mereka berhadapan dengan laut. 到了一个程度的时候，我们就没办法面对挑战了，就好像以色列人他们在红海面前的时候。 Saudara-saudara saya diajar dan dilatih oleh Tuhan. 那弟兄姐妹们，我是被神这样的锻炼的。 Ketika kami mengadakan ibadah, ketika kami membuka gereja di Palembang, 当我们在我们巴勒芒城市建造一个教会的时候， lalu kita mengadakan ibadah grand opening. 然后我们是举行一个开幕的聚会， Kemudian mendekati hari grand opening kita dikirimi surat. 然后呢，就这个日子将来临的时候，我们就收到了一封信。 Oleh karena orang-orang di sekitar itu ada agama yang beraliran keras menolak keberadaan kami. 因为我们那个教会的周围是有一些别的宗教的人，他们是比较激进派的，所以反对我们要开幕这个要举行这个开幕聚会。 Lalu saya kirim tim dari Medan untuk pergi ke Palembang untuk mengurus proses tersebut, menghadapi proses 然 tersebut. 后那时候我是专门派从缅兰的团队去巴勒芒城市，让他们可以帮巴勒芒的团队
处理一下这个事情。 Mereka coba ketemu dengan polisi, mereka coba ketemu dengan departemen agama, 他们去了报警，去了宗教部门什么之类的， supaya dapat izin untuk kami bisa ibadah. 好让我们可以得这个认可证，我们可以继续举行我们这个开幕聚会。 Karena begitu seramnya situasi hari itu, kemudian pihak berwajib berkata kami tidak bisa membackup kalian kalau terjadi apa-apa. Jadi kami menyarankan untuk tidak ada. 因为那时候就气氛就比较恐怖了，然后就警察他们都像我们这样的说，反正好像我们就没办法帮你们了。 Lalu saya datang hari Sabtu. 然后我星期六就去巴联邦。 Sementara hari Minggu kita harus ibadah. 我们是明天的星期天就要举行那个开幕的崇拜。 Saya ketemu dengan tim kami yang sudah melobi kemana-mana. 我就那时候我就开个会和我们那边的团队都已经去各个地方的处理这个事情的。 Mereka pulang ke hotel ketemu dengan saya dan berkata, Pastor kita tidak dapat izin. 他们见我在我的酒店的时候就说，我们这没有得到什么认可，可以明天可以举行这个崇拜。 Lalu saya telepon ke Pastor Philip. 然后我就打电话给腓力牧师。 Yang benar adalah saya miss call. 对的，就是我给他一个 miss call。 Lalu dia telepon kembali ke 然 saya. 后他就给我打电话。 Lalu dia berkata, kenapa Moro? 然后他就问我 ，Moro 怎么了？ Saya bilang, kok sampai malam hari ini kita tetap tidak dapat izin. 然后我就告诉腓力牧师，腓力牧师怎么办呢？到现在我没有得到什么认可，可以继续崇拜。 Pastor Philip berkata, panjang lebar, lalu dia berkata, kalau kita nggak mungkin batal karena besok sudah harus ibadah. 然后腓力牧师就告诉我很多事情，然后反正他就说我们没办法，明天我们还是要举行我们的开幕崇拜。 Jadi kalau nggak ada yang jaga kamu, kita minta malaikat yang akan membackup kamu. 所以如果明天没有什么警察或者保安保护我们的地方的话呢，我们就要请天使来保护我们的地方了。 Lalu saya berkata, oke kalau begitu. 然后我就说那好吧，一言为定了。 Lalu Pastor Philip doakan saya. 然后腓力牧师也为我祷告， Kemudian telepon ditutup. 然后就这样的挂电话了。 Begitu saya lihat ke samping, ternyata mereka semua nunggu dan liatin saya. 然后我关了电话之后呢，我就看我旁边我那些周围的团队都在对着我。 Mereka berkata, jadi gimana Pastor? 他很期待的问我那牧师现在要怎么样了？ Saya berkata, kita tetap ibadah. 我们还是要继续举行我们的崇拜。 Lalu mereka berkata, oh oke. Lalu mereka tidur. 然后他们就这样的回答我，那好吧，然后他们就回到他们的房间睡觉了。 Saya yang tidak bisa tidur. 是我就没办法入眠了。 Saya mikir Tuhan besok gimana? 然后因为我一直想，主啊，到底明天会怎样呢？ Tapi saya ingat Tuhan berkata, Tuhan memberkati umatnya pada waktu tidur, jadi kamu tidur aja. 然后我就记得这段经文，就是神是祝福我们，当我们入睡的时候，所以我就直接睡觉。 Oke, kalau gitu saya tidur dan besok saya bangun, kita siap-siap untuk ibadah. 然后我就这样想，那好吧，我现在就睡觉，明天就可以准备举行这个开幕。 Pada waktu kami mulai ibadah, 当我们开始我们崇拜的时候， di luar gedung kami sudah ada orang yang lewat-lewat memata-matai. 在我们的教会已经有了很多人正在经过我们教会，是要看看我们状况的。 Dan ternyata 那 betul, 些探子。 dan ternyata betul mereka masuk ke dalam. 然后到了一个时间，他们真正的进入了我们这教会。 Tim saya keluar dan coba bertanya kepada mereka. 我的团队就出来见他们， Lalu mereka bilang, kamu siapa? 然后他们就这样的问我们，你们是谁？ Tim saya berkata, oh saya humas, saya bagian ketemu dengan masyarakat. 我在然后我的团队就这样回答，我是社交部门的。 Dia berkata, saya tidak mau ketemu kamu. 然后呢，这些人就对我这个团队说，我现在不想要见你， Saya mau ketemu orang yang di brosur ini dan itu adalah foto saya. 我想要看在传单上面的这个照片的人，这个照片就是我的照片。 Dan saya ketemu dengan mereka. 我就这样跟他们见面了。 Dan situasinya begitu menyeramkan. 那时候的情境是比较恐怖了。
Saudara-saudara, saya punya mimpi untuk seluruh Sumatera. 哎，弟兄姐妹们，你知道吗？我有一个梦想，我想要接触全苏门答腊岛。 Dan saya tahu itu tidak mudah. 我知道这个梦想并不容易， Kalau Tuhan memberikan panggilan dalam hidup Anda, 可是如果神都给你一个护照了， atau Tuhan berikan panggilan pada gereja Anda, 或者给你的教会一个护照， saya tahu selalu tantangan akan muncul, Goliat akan muncul, raksasa akan muncul. 我都知道了，会出现这个挑战，什么巨人啊都会出现。 Tapi fokusnya jangan kepada raksasanya, 可是你不要一直专注看那个巨人， atau sebaliknya fokusnya jangan kepada diri kita. 反而也不要一直看我们自己， Karena satu waktu kita akan menghadapi tantangan 因为到了一个地步，我们会面临一些困难。 yang nggak masuk akal. Gimana kita bisa menyeberangi laut dengan 2 juta orang Israel? 是我们自己没办法处理的一些挑战，就好像以色列人他们面临在他们眼前的红海一样。 Oh haleluya, Tuhan keluarkan kita dari Mesir. Puji Tuhan, kami sudah tidak lagi mengalami penindasan. 哦，哈利路亚！我现在都已经出了埃及地了，我现在不用那么困难的、那么苦难的工作了。 Tapi sampai satu waktu mereka harus ketemu dengan laut. Jadi gimana ini? Di belakang ada tentara Mesir, di depan laut. Jadi gimana? 然后他们就到了红海的面前，而他们都背后就是法老的追兵了。 Fokusnya jangan kepada lautnya atau kepada Mesirnya. Sebaliknya fokusnya juga jangan pada diri kita sendiri. 你不要一直专注你眼前的红海，或者你背后的追兵，也是不要专注你自己。 Karena pertempurannya selalu tidak berimbang. 因为我们所要面临的挑战和战场，往往会超过我们能力的。 Karena Tuhan selalu mengizinkan sebuah pertempuran yang seolah-olah musuhnya lebih hebat. 因为神总会允许这些我们眼前的仇敌看起来比我们大的，在我们的历程当中。 Nah, Anda lihat di dalam ayat yang kelima bagian yang terakhir. 我们再来看第五节的， Yosua pasal 1 ayat yang kelima B. Oke. 就我们在约书亚记第1章第5节 B。 Saya baca dari ayat yang kelima. 我从第5节的开头就开始念。 Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. 你平生的日子，必无一人能在你面前站立得住。 Seperti aku menyertai Musa, 我怎样与摩西同在， demikianlah aku akan menyertai engkau. 也必照样与你同在。 Aku tidak akan membiarkan engkau 我必不撇下你， dan tidak akan meninggalkan engkau. 也不丢弃你。 Fokus kita bukan kepada musuh kita. 我们不要一直专注我们眼前的仇敌， Fokus kita bukan kepada tantangannya. 不要一直专注我们眼前的挑战， Sebaliknya fokus kita bukan pada diri kita sendiri. 反而也不要一直专注你自己。 Tetapi Alkitab berkata, seperti aku menyertai Musa, 可是圣经都已经这样的告诉我们，可是像我和摩西同行， demikianlah aku menyertai kamu. 照样我也和你同行， Aku tidak akan meninggalkan engkau. 我不会撇下你。 Jadi fokusnya adalah 所以我们要专注什么呢？ kepada penyertaan Tuhan yang memelihara hidup 我 kita. 们要专注神的同在，往往会看顾我们的。 Tuhan berkata kepada Yosua, 神是这样的告诉耶稣亚， Yosua, semenjak hari ini kamu memimpin bangsa Israel. 耶稣亚从今天开始，你要带领以色列人， Kamu bawa mereka masuk ke tanah itu ya. 你带领他们进入那个土地。 Tujuannya jelas ya, bukan cuma mengurusi orang Israel dengan baik. 我的目的是已经给你说清楚了，不要你不只是要看顾他们， Tetapi bawa mereka masuk ke sana. 可是你要带领他们进入那个地。 Nah, waktu kamu berjalan ke sana, 当你往那个地方的时候， seumur hidupmu kamu akan ketemu dengan orang yang menentangmu. 你众生你都会面临一直阻挡你的人， Tetapi mereka tidak akan bertahan di hadapanmu. 可是他们就没办法
站立的就在你的面前。 Yang kamu perlu fokus adalah 你现在需要专注的是， ingat seperti aku menyertai Musa, Ni- demikian aku menyertaimu. 你要记住以前我怎么跟摩西同在，我也照样和你同在。 Kamu kan tahu ceritanya, 反正你都已经知道了吗？摩西的故事。 karena waktu itu kamu adalah orang Israel yang berteriak-teriak di Mesir minta pertolongan Tuhan. 因为那时候你也是在埃及的以色列人一直呼求神的帮助的人。 Lalu aku kirim Musa datang. 然后我就差派摩西来。 Tidak, pertempurannya tidak seimbang. Musa dengan Harun berdua dia datang, sementara Mesir itu negara adik kuasa. 只有以色列人只有派2个人，就是摩西和亚兰，他们就要面对法老和他的执政者。 Jadi pertempurannya tidak seimbang. Tapi kamu tahu kan waktu itu Mesir, Firaun mengeraskan hatinya. 所以这样的战场是并不是在同样的一个能力，因为法老一直硬着他的心。 Kamu ingat aku turunkan 10 tulah untuk menyatakan bahwa aku menyertai Musa. 你还记得吗？我那时候是下10个灾难给埃及人。 Dan waktu kalian keluar semuanya, 当你出埃及记的时候， kamu ingat kan kalian menghadapi laut? 你有没有记住你面对过红海？ Dan apa yang terjadi pada waktu itu? 然后那时候什么事情发生呢？ Aku menyertai Musa. 我与摩西同在， Laut aku belah. 然后我就使红海分开了。 Kamu ingat dalam perjalananmu? 你要记住，在你的路程中， Kalian lapar. 你那时候是不是饥饿了？ Kalian tidak menanam dan menuai. 你们没有撒种子，也没有收割。 Tapi aku berikan mana sorgawi dari embun jadi roti. 可是我每天早晨都要从路干枝给你面包吃的。 Dalam perjalanannya kamu haus. 在你的路程当中，你不是渴了， Aku berikan kamu minum. 我也给你水喝。 Kalian pengen daging. 你想要吃肉， Aku kirimkan burung puyuh. 我给你们派鸽子。 Di waktu malam kamu bisa lihat tiang api yang menghangatkanmu. 晚上的时候，你能看到火珠一直保护你。 Pada waktu siang hari kau bisa melihat tiang awan yang menjagaimu dan memimpinmu. 白天的时候有引柱，我派让它可以保护你。 Kamu ingat bahkan sandal yang kamu pakai tidak rusak. 你还记住吗？你所穿的鞋从来不会破坏。 Kamu ingat baju yang kamu pakai juga tidak rusak. 你还记得吗？你所穿的衣裳从来也不会破坏。 Yang kamu perlu ingat adalah aku menyertaimu seperti aku menyertai 你所 Musa. 要记住的是，我现在与你同在，照样我以前和摩西同在。 Jadi Yosua melangkahlah dan jangan takut. 所以耶稣呀，你要往前走，你不要怕。 Kamu yang bawa bangsa ini masuk ke sana. 是你要带领这些以色列人，你要进入那地。 Aku menyertaimu. 我与你同在。 Saudara-saudara, kenapa situasinya atau masalahnya seolah-olah kelihatannya besar sekali? 弟兄姐妹们，为什么看起来我们眼前的战场就好像很大很了不起？ Masalah yang besar itu tidak akan melebihi kekuatan kita, kata Alkitab. 反正在圣经里面呢，有记载说，我们所面临的试探不会超过我们的能力。 Bahkan di dalam Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. 甚至在诗篇20章 Sekarang aku tahu bahwa Tuhan 第 memberikan 7节， Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. 有人靠车，有人靠马， Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang. 哦，不好意思，现在我知道耶和华救护他的受膏者，必从他的升天上应允他。 Tantangan itu berusaha mencuri fokus kita. 我们的挑战一直会试图偷走我们的专注力。 Tapi biarkan hati kita terus tertuju kepada Allah yang menyertai kita. 可是我们要一直仰望，一直和我们同在的神。 Jadilah orang-orang muda yang memiliki tujuan di dalam hidup ini. 我们要变成一个又有目的的年轻人。 Jadilah gereja yang mengerti panggilan 你要变成一个 dari sorga 理解天上的呼召的教会。 Dan ketika tantangan itu muncul, 当挑战
出现在我们眼前的时候， Jangan fokus ke tantangannya. 不要一直专注那个挑战， Jangan fokus kepada diri kita. 也不要专注我们自己， Tapi fokuskan kepada Allah yang memanggil dan 要 menyertai 一直 kita. 专注呼召我们的神，与我们同在的神。 Yang kedua, saudara-saudara, fokusnya kemana? 第二个点子呢，我们还要专注什么呢？ Perhatikan Yosua pasal yang 我 pertama. 们再回到我们约书亚记第一章1节， Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua. 第1章第2节。 Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. 我的仆人摩西死了，现在你要起来和众百姓过这约旦河。 Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. 往我所要赐给以色列人的地去， Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. 往我所要赐以色列人的地去， Menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka. 往我所要赐给以色列人的地去。 Ayat yang keempat. 那第4节， Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. 从旷野和这黎巴嫩直到波拉大河赫人的全地， Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. 又到大海日落之处，都要叫你们的境界， Semuanya itu akan menjadi daerahmu. 都要做你们的境界， Semuanya itu akan menjadi 都要 daerahmu. 做你们的境界。 Ayat yang ke-6. 那我们要看到第6节， Ayat yang ke-6. 我们再来看第6节。 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, 你当刚强壮胆， sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini 因为你必使这百姓承受那地为业， memiliki negeri yang kujanjikan. Memiliki negeri yang kujanjikan. 要承受那地为业。 Engkau yang memimpin bangsa ini untuk memiliki negeri yang kujanjikan. 因为你必使这百姓承受那地为业， Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. 因为你必使这百姓承受那地为业。 Lihat ayat yang ke-10. 好，我们又看第10节。 Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, 于是耶稣也吩咐百姓的官长说： Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. 你们要走遍，就 Sediakanlah 吩咐百姓说。 Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini. 当预备食物，因为3日之内你们要过这约旦河， Untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. 进去的耶和华你们神赐你们伟业之地。 Saudara-saudara sekalian, 那弟兄姐妹们， Tuhan ingin kita memberikan fokus kita kepada Dia yang menyertai kita. 神想要我们的专注是要一直仰望他， Tuhan mau 给我们帮助的神。 Tuhan mau kita memberikan fokus kepada Dia yang memanggil dan menyertai kita. 神想要我们一直看望他所呼召我们了。 Karena dari situlah ayat ini ditulis, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 因为从这个经文都已经写了，你要刚强壮胆。 Kamu kuat dan kamu teguh karena Allah menyertaimu. 你可以刚强壮胆，是因为神与你同在。 Kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena Dia menyertai kamu. 刚强壮胆是因为他与我们同在。 Tapi kalau Anda baca ayat tadi, tidak hanya kuatkan dan teguhkan yang diulang-ulang. 可是如果我们看到这个经文里面所重复的，并不是这句话而已，就是我们要刚强的壮胆。 Ternyata yang diulang-ulang adalah negeri itu. 可是也要一直重复，就是那地为业。 Bukan hanya jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. 不只是这些词语，就是你要刚强壮胆， Kuatkan dan teguhkan hatimu. 要刚强壮胆， Kuatkan dan teguhkan hatimu. 要刚强壮胆。 Tapi Tuhan juga berkata, 可是神也一直说， ke negeri itu, 去那地为业的， ke tanah itu. 去那地为业的， Karena kamu yang memimpin ke negeri itu. 因为你会使这个百姓去那地为业的。 Yang Yosua ingat adalah 耶稣要所一直记得的就是， ketika Tuhan memilih dan memanggilnya, 当他被神呼召和 hanya 列选的时候， dua yang menjadi rema di hatinya Yosua. 耶稣要所一直记住的两个事情就是，
Satu adalah Tuhan menyertainya. 义就是神与他同在。 Yang kedua, kita akan masuk ke 第 negeri 二 itu. 个，我们会进入那地为我们的业。 Yang pertama, aku tahu Tuhan menyertaiku. 第一个事情就是神与我们同在。 Dan yang kedua, kita akan masuk 第 ke 二 sana. 个，我们会进入那地为业。 Hanya untuk itu kita dipanggil. 我们被呼召是为了这件事情了。 Orang-orang datang kepada Yosua dan bertanya, 然后有一些人是来到耶稣亚面前对他这样的问： Yosua, kamu jadi pemimpin kita sekarang. 哎，耶稣亚，你不是我们现在的领袖吗？ Lalu apa yang menjadi dasar kamu memimpin kita? 然后你现在可以带领我们的基础，到底是凭什么呢？ Yosua berkata, seperti Tuhan menyertai Musa, demikian Dia menyertai kita. 然后耶稣也就回答他们说，就好像以前神与摩西同在，现在神也与我同在。 Oleh karena itu jangan takut, kuatkan, teguhkan hatimu. 所以你现在不用怕，你要刚强壮胆。 Oh, semua yang dipimpin oleh Yosua berkata, yes, ya, Tuhan menyertai kita, 然 Tuhan 后呢 menyertai kita. 耶稣亚所带领的人都这样的说：哦，是的，是的，耶和华我们同在，神与我们同在。 Lalu kita mau ngapain? 然后呢，现在我们要做什么？ Tuhan memanggilku untuk membawa kalian semua masuk ke tanah itu. 耶稣亚说：神呼召我要带领你们进入那地为业。 Kalian lihat tanah itu? 你有没有看到那地？ Dari padang gurun Libanon itu 从利巴嫩的旷野 sampai ke laut itu. 直到那个大海， Kita akan masuk ke sana karena Tuhan memanggil kita untuk ke sana. 我们要进入那地，是因为神都已经呼召我们要进入那地。 Yang pertama, Tuhan menyertai kita. 第一个是神与我们同在， Kuatkan dan teguhkan hatimu. 要刚强壮胆。 Yang kedua, kita akan ke sana. 第二个，我们要往那边去。 Yang pertama, kuatkan dan teguhkan 第一 hatimu. 个呢，我们要刚强壮胆； Yang kedua, kita akan ke sana. 第二个呢，我们要往那边去。 Fokus yang Tuhan kehendaki bukan pada tantangannya atau pada diri kita, 我们所要看的焦点，并不是挑战和我们自 tapi 己， fokusnya kepada Allah 可是我们所要仰望的是神， yang telah memanggil dan menyertai 已 kita. 经呼召我们、带领我们的神。 Dan fokus yang kedua adalah kepada tujuan ilahi. 那第二个焦点就是属天的目的。 Kalau Tuhan memanggil setiap kita, 如果我们的神已经呼召了我们， jangan berhenti hanya diselamatkan, 不要反正我们被得救这样就好， tapi dapatkan panggilan sorgawi atau visi yang dari 可 Tuhan. 是我们也要得照从神而来的呼召和意向， Dan pergilah ke arah itu. 你要往那个方向走。 Ketika Tuhan berkata Malaysia for Jesus, 当神对我们说马来西亚属于耶稣， kalau Anda tanya saya, 如果你问我的话， saya bisa ceritakan sepanjang perjalanan bagaimana hari ini Tuhan menuntun kami masuk ke dalam visi yang Tuhan berikan. 我可以在路途当中一直给你讲神是怎么与我们同在的。 Dan saya bisa ceritakan setiap kota yang kami rintis punya tantangannya sendiri. 我可以讲述给你们，以前是我们在某个城市底部的时候，神是怎样与我们同在的。 Gereja ketiga yang kami bangun, 我们第三个教会所建造的， kami mengadakan KKR dan membaptis orang. 那时候我们是举起一个特会，在那边也是给很多人施洗。 Kemudian gereja-gereja berkumpul dan menghakimi pendeta kami. 然后呢，其他的教会的牧师都来到我们面前，然后他们一直批评我们的牧师。 Lalu mereka berkata, kalau kalian tetap begitu, kami akan tutup gereja kalian. 然后他们是对我们这样的说：如果你们一直这样做的话，我们没办法，我们必定要关闭你们的教会了。 Saya sampai heran, kita buka gereja satu susah kok gereja lain mau tutup gereja kita. 然后我那时候就很难相信，为什么我们这么难可以现在建造一个教会，可是现在另外很多教会都要关闭我们的教会，怎么可能有发生这么事情呢？ Mereka takut kehilangan jemaat mereka. 他们是怕他们会失去他们的会友。 Kota yang keempat yang saya rintis, 然后呢，第四个教会我们所建造的， sampai hari ini 直到今天呢， setelah berjalan 8 bulan, 已经成立了8个月。 sekretariat kami, kantor kami tidak diizinkan. 我们的行政办公室是没办法，不允许被开的。 Mereka tulis surat menolak keberadaan kantor kami. 他们写信给政府，他们不接受我们这个行政的办公室。 Kalau yang di Palembang yang ditolak ibadahnya, 你知道，在巴勒邦的教会所拒绝就是我们的崇拜， tapi yang di Lampung yang ditolak adalah kantornya. 可是，在拉蹦所被拒绝就是我们的办公室。 Saya bingung ini tantangan apa lagi?
然后我就这样的问神，这些挑战到底是哪一种挑战呢？ Selalu ada tantangannya. 为什么会有这些困难呢？ Saya nggak tahu nanti yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang ke-10 tantangannya apa lagi? 我现在还不清楚，以后我们建立我们第六个教会、第7个、第8个，还会面对什么挑战？ Dan saya bisa ceritakan kepada Anda semuanya. 而现在我可以告诉大家， Seperti Anda menghadapi tantangan, saya juga menghadapi tantangan. 就好像你会面临各种各样的困难，我也是一样，我也还会面临各种各样的困难和挑 Dan 战。 itu bukan cerita baru karena ternyata di Alkitab juga demikian. 这些事并不是一个新的事情，因为圣经都一直这样的告诉我们。 Tapi Yosua tetap berkata, 可是耶稣呀，他总是还是这样 satu 说： Tuhan menyertai kita, jangan takut dan kuatkan teguhkan hatimu. 一不怕，神与我们同在，你要刚强壮胆。 Yang kedua, kita akan masuk ke tanah itu. 第二个，我们就要去那个地方。 Yang pertama, Tuhan menyertai kita. 第一个就是神与我们同在。 Yang kedua, kita masuk ke tanah itu. 第二个，我们肯定要去那个地方， Kita akan ke tanah itu. 我们肯定要往那个地 Kita 方 akan ke 去， tanah itu. 我们必定要进入那个地方。 Itu mimpi yang Tuhan berikan. 这是神所给我们的梦想， Kita akan ke sana. 我们要往那个地方去。 Pokoknya kita akan ke sana. 反正我们要进入那个地， Fokusnya kepada Tuhan 那我们还是要仰望神， dan fokusnya kepada panggilan visi yang Tuhan 我 berikan. 们一直要仰望神给我们的呼召和意向。 Saudara-saudara sekalian, 那弟兄姐妹们， Tuhan memberikan mimpi yang besar kepada Anda, kepada gereja 神 Anda. 给你和你的教会伟大的意向， Dan semua mimpi yang besar itu membuat Anda tidak bisa jadi kecil. 而这些伟大的意向就不能让你变成那么普通、那么一般的人了。 Semua mimpi yang besar itu mengharuskan Anda jadi besar. 这些伟大的意向也给你一个必要，你要变成一个伟大的人， Kuatkan dan teguhkan hatimu. 你要刚强壮胆， Bawa seluruh pasukan masuk ke tanah itu. 你要带领你的队伍，你要进入那地， Kuatkan dan teguhkan hatimu. 你要刚强壮胆， Bawa seluruh umatku masuk ke tanah itu. 带领我所有的百姓要进入那地， Kuatkan dan teguhkan 你要 hatimu. 刚强壮胆， Bawa seluruh umatku masuk ke tanah. 带领我所有的百姓进入那地为业。 Anda mengerti, katakan amin. 说明白的说阿门， Anda ngerti, katakan amin. 明白的说阿门， Anda mengerti, katakan amin. 明白的说阿门。 Saudara-saudara, saya tidak pernah jemu-jemu untuk terus membicarakan visi. 弟兄姐妹们，我不会累的告诉大家关于这个意向。 Saya tahu tidak cukup satu kali untuk menyampaikan soal visi. 我相信不够1、2次向大家讲关于意向。 Saya harus menyeru-nyerukannya berkali-kali. 我一直要强调，一直要说服大家是关于这个意向。 Karena ada banyak tantangan yang berusaha untuk mengkerdilkan visi itu, mengecilkan mimpi itu. 很多次重复跟大家讲这个意向，是因为会有很多困难，让我们在我们心里面的意向越来越小。 Anda ingat kejadian ketika Musa mengirim 12 pengintai? 那你们还记得吗？当摩西派12个探子去应许之地的时候， Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi 神引起这个事情发生。 yang efeknya sangat besar. 他们去了之后呢，带来了就比较大的效果。 Karena pengintai-pengintai itu adalah seluruhnya pemimpin-pemimpin dari suku, dari umatnya. 你知道吗？这些探子就是那个时候以色列支派的领袖们。 Kalau sampai semua pemimpin kumpul, ini berarti bukan PR yang biasa-biasa atau pekerjaan yang ringan yang biasa. 如果一群领袖们所要做的事情，那他们所要做的事情并不是一个小事情了。 Tetapi 12 pengintai itu pergi dan pulang membawa kesaksian yang sama. 那12个探子呢？他们去了那个地方之后，然后就回来，他们所报信的就是一样。 Betul, tanah yang Tuhan janjikan itu, yang kami pergi mengintai, itu tanah yang luar biasa. 是对的，那应许之地是神说是对的，这个土地是很了不起的。
Lihat ini hasilnya, anggurnya, buah delima, ini semua buah-buahannya luar 你 biasa. 看我们所带来的水果，你看我们有带那么大的葡萄，什么东西都是有那么大，有那么好。 Ini tanahnya subur, 这个那个土地是非常好的， tanah yang berlimpah susu dan madunya. 是流奶和蜜之地。 Tapi yang berbeda adalah 10 orang berkata kita tidak mau ke sana, sementara 2 orang Kaleb dan Yosua berkata kita pasti masuk ke sana. 可是不同的呢，就是从这12个探子就有10个人就开始失望了，可是只有2个人，就是迦勒和耶稣亚，他们还是要进入那个地。 Dan efeknya adalah 那他们最终带来了什么影响呢？ sebagian besar bangsa Israel akhirnya mati di padang gurun karena mereka bersungut-sungut tidak mau ke tanah perjanjian. 大部分者以色列人就在那旷野死亡，因为他们不愿意进入应许之地。 Tetapi generasi baru yang lahir di padang gurun, 可是新世代是在旷野出生的那一代， mereka tidak mengalami 10 tulah yang Tuhan turunkan di Mesir. 他们以前是没有经过神在埃及所降下的10个灾难。 Mereka seperti jiwa-jiwa baru yang ada di kumpulan orang 他 Israel. 们就好像以色列当中信来的人， Orang tua mereka menceritakan dulu waktu kita keluar dari Mesir, Tuhan menurunkan 10 tulah di 是 Mesir. 他们就从他们的父母听说，以前神是在埃及为我们降了10个灾难。 Mereka cuma mendengar cerita itu. 他们就从他们的父母听的这些故事。 Tetapi pada waktu 12 pengintai pulang, 可是当这个12个探子回来的时候， Yosua bilang tanahnya hebat banget dan kita akan masuk ke sana. 耶稣亚就说。对以色列人这样的报信，这个应许之地呢，就非常了不起，我们必定要进入这地。 Dan generasi yang lahir di padang gurun melihatnya. 那在旷野出生的世代就看了这个他应许之地， Lalu mereka berkata, 然后他们就这样说： betul loh yang Tuhan janjikan itu. Kamu lihat itu. Tuhan bilang kita akan mau masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Lihat itu betul-betul. 原来是对的，神都说这个应许之地或是流奶与蜜之地其实这个是真实的。 Generasi pertama berkata, kita nggak mau ke sana. 第一代的人都这样说，我们不愿意进入那应许之地。 Tapi generasi yang baru diteguhkan hatinya, diteguhkan keyakinannya. 第二代的人，他们就被坚固，他们很想要进入那地， Makanya merekalah bersama dengan Yosua masuk ke tanah itu. 所以他们就一同耶稣亚就进入了应许之地。 Saudara-saudara, visi itu tetap harus dibicarakan, harus 那 dibicarakan, 弟 harus 兄姐妹 dibicarakan. 们，所以说呢，意向就要一直都要讲这个意向这个事情， Sangat mungkin 因为很有可能 orang menjadi orang Kristen tetapi tidak punya tujuan di hidupnya. 某人变成一个基督徒，可是他还没有生活的目的。 Sekalipun mereka lihat mujizat, tetap mereka tidak masuk ke tanah 虽 perjanjian. 然他们都已经看到了神迹启示，可是他们还是没办法进入应许之地。 Mereka kenal Tuhan tapi nggak pernah punya 他 tujuan. 们认识神，可是还没有生活目的。 Oleh karena itu ketika kita hari ini dipanggil oleh Tuhan, 所以，如果今天我们被神呼召的话， maka jadilah orang yang mengenal Tuhan yang menyertai kita. 你要认识那与你同在的神， Dan yang kedua, Nah, tiga tahu ke, nah. tujuan hidup kita. 你要知道你生活目的是什么， Tahu mimpi kita. 你的梦想是什么， Tahu visi kita. 你的意向是什么。 Saya dan kamu akan ke sana. 那现在我和你就要往那个地方去， Kita semua akan ke sana. 我们全部都会进入那地。 Jangan takut menyimpang ke kanan ke kiri. 你不要偏左右， Karena kita sama-sama punya tujuan yang lurus ke sana. 不要怕我们会偏左右，因为我们要直走，往我们目的地而走。 Tuhan menyertai kita. 神与我们同在， Jangan takut dan gentar. 你不怕，你不要失望。 Yang kedua, kita akan ke sana. 那第二个呢，我们必须要进入应许之地。 Saya berdoa firman ini memberkati Anda. 我祈求神让我这个信息可以祝福大家。 Mari tutup Alkitab Anda dan bangkit 我 berdiri. 们关于我们的圣经，我请大家起立， Dan berikan tepuk tangan yang meriah buat firman 把 Tuhan. 最热烈的掌声给神的话语。 Terima kasih. Mari bangkit berdiri. 好，请大家起立。
Jangan jadi orang muda yang tanpa tujuan. 不要变成一个无目的的年轻人， Demikian juga gereja yang tanpa visi. 也是不要做一个无意向的教会。 Jangan jadi orang muda yang hidupnya sekedar, artinya biasa-biasa. 不要变成一个随便过活的年轻人， Jadilah orang muda yang luar biasa 要 karena 变成一个了不起的年轻人，因为 kamu tahu kemana kamu mau pergi. 因为你知道你所要去的方向是什么。 Terima kasih katakan Hambamu sudah selesai menyampaikan firman. 你的仆人已经结束了， Roh Kudus, lanjutkanlah pekerjaanmu. 圣灵，求你继续你在我们当中施工， Selidikilah setiap hati dari anak-anakmu 巡 malam hari. 查你今天晚上的每个儿女们的心。 Mari sama-sama kita angkat tangan 我 kita. 们一起高举我们的手。 Saya kepengen mendoakan Anda semua. 我想要为大家每个人祷告。 Bagi orang-orang yang menyadari 如果你现在被提醒到， bahwa hidupmu hari ini tujuannya, visinya, fokusnya jadi tidak jelas. 你现在是否你的意向、你的生活目的是还是很模糊？ Mungkin karena kegagalan-kegagalan masa lalu. 可是你在过去的一些挫折或者失败， Jadi Anda tidak berani bermimpi, Anda tidak berani percaya tentang masa depan yang Anda mau raih. 你现在就没有勇气，有一个梦想了，你没有一个勇气，你要达成某个目的了。 Atau Anda mungkin tidak berani lagi melihat mimpi Anda karena banyak sekali tantangannya. 或者你现在就没办法，你在追求你的梦想，因为你看到你眼前的一些困难有那么多。 Jadi sekarang Anda tidak berani bermimpi, tidak berani melihat masa depan Anda. 所以你现在都没办法面临你的未来。 Dulu Anda memimpin connect group Anda dengan begitu menyala-nyala, dengan goal, dengan tujuan yang jelas. 可能你以前很火热，带领你的小组，以很清楚、很明显的目的来侍奉。 Tapi sekarang mungkin tujuannya, fokusnya jadi
jadi tidak jelas lagi. 可是可能你现在的梦想和目的没有那么明显了。 Dulu ketika Anda memulai pelayanan Anda memulai dengan hati yang menyala-nyala, Anda berani percaya tentang hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan di depan Anda. 你以前最开始的时候的勇气那么大，你可以的，神给你的信任。 Tapi sekarang semuanya jadi biasa-biasa. 可是现在所有都已经变得冷淡了， Karena tantangannya terlalu banyak. 因为面临了太多的困难， Atau mungkin Anda lelah. 或者我们就疲累了， Atau mungkin Anda cenderung kalah. 或者你已经失败了好多次了。 Saya ingin mendoakan Anda malam 我 hari ini. 现在要为你祷告， Biar Tuhan segarkan visimu. 让神可以更新你的意向， Biar Tuhan segarkan gairahmu. 让神可以更新你的精神， Tuhan benarkan fokusmu. 让神可以重新设定你的目标， Tidak melihat ketantangannya. 不要一直看重你的挑战， Tidak fokus kepada kegagalannya. 不要一直回头看你的失败， Tidak fokus kepada dirimu 不 sendiri. 要专注你自己。 Tapi malam hari ini fokus kepada Tuhan 可是今天你要仰望神， yang memanggil dan menyertaimu. 他都呼召了我们，与我们同在， Dan Tuhan pulihkan untuk fokusmu kepada tujuan yang Dia sediakan. 叫神恢复你要一直往你的梦想和意向去。 Menjadi anak-anak muda seperti anak panah di tangan pahlawan. 你是一个勇士手中的剑的年轻人， Dengan sebuah tujuan yang jelas dari Tuhan. 以很明显的从神而来的 Dengan semua 意向。 mimpi yang tajam dari Tuhan. 神所给你那些敏锐的梦想。 Kalau hari ini Anda adalah orang-orang yang tujuannya sudah pudar. 可能你现在的目的，你现在的梦想都已经很模糊了。 Tujuanmu jadi tidak jelas. 你现在已经没有什么梦想了， Oleh karena fokusmu kepada tantangan yang begitu banyak atau kepada kelemahan 是因 dirimu 为 sendiri. 你太看重你自己的软弱，太看重你眼前的困难。 Anda yang sudah melayani atau mungkin beberapa pemimpin dari Anda. 可能我们其中有一些领袖们，或者有些大家， Saya minta ketika kita nyanyikan lagu ini Anda maju ke depan. 我求大家可以在我们歌唱这首歌的时候，大家可以往前来。 Dan konselor dan saya akan mendoakan Anda semuanya. 这个地方的辅导员和我要为大家祷告。 Mari kita nyanyikan lagu ini dan 好，我 silakan 们 maju ke 在歌 depan. 唱这首歌，大家可以开始往前来。 This place I need more and more of you. Ada yang tahu tujuanmu sudah tidak jelas. 如果你现在明明知道你现在的目的已经没有那么明显了，没有那么清楚了， Visi hidupmu sudah tidak jelas. 你生活的意向就没有那么明显了。 Mari maju ke depan. 你现在可以往前来， Akui di hadapan Tuhan. 要在神的面前承认， Dia akan pulihkan engkau. 他会回复你， Dia akan perbaharui engkau. 更新你。 Fokus kepada Aku yang menyertaimu. 要仰望我与你同在的神， Fokus kepada Aku yang 要 memanggilmu. 仰望我呼召了你的神， Dan capailah semua visi yang sudah kusediakan. 你将达成我所给你的意向。 Amin. 阿门。 Haleluya. Oh, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more Spirit, fall in this place.
ada di depan lihat ke sini. 可以往台上看。 Ketika Tuhan memilihmu, 当神选召你的时候， ketika Tuhan mempercayaimu, 当神信任你的时候， Dia selalu memberikan tujuan. 他总有一个目的， Tantangannya selalu ada. 挑战一直会有的， Sampai kapanpun 直到什么时候， tantangan itu pasti ada. 挑战一直会有的。 Dan semakin besar mimpimu, 而你的梦想越大的话， semakin besar tantangannya. 眼前的挑战会更大。 Tapi fokusnya bukan ke tantangannya. 可是你不要一直专注你眼前的挑 Fokusnya 战， bukan kepada dirimu. 你不要专注你自己， Fokusnya kepada Tuhan yang memanggilmu 你要仰望那呼召你的神， dan kepada tujuan yang Tuhan berikan. 也是神所给你的目的， Oke? 好吧？ Mari semua Anda kedangkan tangan Anda ke depan, kita mau doakan 在 mereka 后面的弟 semuanya. 兄姐妹们可以为前面的弟兄姐妹们按手，为他 Semua 们祷 konselor 告。 siap mendoakan mereka. 前面的代祷团队都可以开始祷告。 Kita nyanyikan sekali lagi, 我们再一 kemudian 次来 semua 歌 kita 唱， akan mendoakan 然后 Anda. 我们每个人都要开始为大家祷告。 Come Holy Spirit, fall in this place. Terima kasih katakan semua konselor mari doakan mereka. 所有的代祷员、 Tuhan segarkan Anda.中间的贵宾朋友，神爱你。今天谁带你来？你什么原因来到我们中间，已经不是最重要。最重要的是，刚才你很清楚的在听见神透过他的仆人在告诉你，你知道吗？你出现在这个地方，虽然是人带你来，却是神冥冥中的安排。你是在万人中被神拣选、被神选上的那一个人，你的生命被注定要跟神有一个连结，你的生命被赋予一个使命，被赋予一个目的，就是神要使用你，你要带领许多的人从一个地方去到一个地方，你要带领许多的人出黑暗入光明，你要带领许多的人从低层次继续的向上攀爬，你要带领你要安慰许多伤心的人，让他们重新的站立起来，再次得着力量。你是被神使用的，也可能现在你也面对很多的问题，你的人生也没有很多的目标。无论如何，我要告诉你，神爱你。你知道吗？今天晚上是神特别安排，让你遇见他。当我们的歌等下再唱的时候，我鼓励在我们中间的贵宾朋友还没有相信耶稣的，我鼓励你呢，来到前面中间这个地方，敞开你的心，接受耶稣成为你的救主。如果没有相信，如果没有耶稣的话，我今天不可能站在这个地方跟你说话分享。我的生命如果没有耶稣，不是睡在棺材，就是住在监狱度过我的一生。如果没有耶稣，我还在吸毒，还在贩卖毒品，还在色情的集团里面。因为耶稣，我的生命呢得蒙拯救，而且呢我的人生有了180度的转变。因为耶稣，我的生命
充满了灿烂，我的生命不再一样。你知道吗？神可以改变我这样过去的一个这样的人，神也一样可以改变你，只要你相信他。怎么样相信呢？等一下我们再唱这首歌，你就凭着信心从你的位置来到前面中间这个地方，敞开你的心，接受耶稣成为你的救主。不要在乎旁边的人有没有出来，你知道吗？你说神在哪里呢？圣经告诉我们说，神是个灵，灵好像空气的意思。你绝对没有看见空气，摸到空气，捉到空气，你试验有空气，你才呼吸空气。你没有看见，没有摸到，没有捉到，你不需要测试，你就可以领受耶稣进入你的里面，让他成为你的救主，掌管你的一生，引导你的一生，医治你，供应你，帮助你，扶持你，引导你。神爱你，让他成为你的救主。我们在唱这首歌，我鼓励你呢，在我们中间的弟兄姐妹，有带新朋友贵宾来的，帮忙我鼓励他们，然后陪伴他们，带领他们来到前面中间这个地方，接受耶稣成为他们的救主。阿们。现在出来，现在出来，拍手给我们的神，拍手，拍手，拍手。相信耶稣不是不信，而是人生中最大的荣幸。拍手给我们的神。继续的拍手，拍手，拍手给我们的神，鼓励那些要相信耶稣的，继续出来，赶快出来，来到中间，来到中间，这是重要和荣幸的时刻。耶稣是救主。耶稣是救主，耶稣是救主。中间要相信耶稣的，你知道吗？你放心，我以前跟你们一样，从位置来到前面。你问我那个时候我遇见耶稣吗？我认识耶稣呢？我碰见他吗？没有，我还有很多的模糊。但是呢，从来没有后悔过我那一个时候做的那个决定。从那一刻开始，我每一天，我时时刻刻都在经历到神的保护，都在领受到神给我的帮助。你知道吗？甚至在你旁边的一个人，他虽然跟你很靠近，他绝对不知道你的需要，他就算知道，他也没有足够的能力来帮助你。但是我们的神耶稣基督，他就是为了爱你、拯救你、帮助你，这个目的，他从天上来到地上。所以今天你能够接受他，你能够遇见他，是我们的荣幸。阿们！再次的拍掌给我们的神。怎么样接受耶稣成为我们的救主呢？透过一个祷告。这个祷告很简单，但却非常重要。现在把你的眼睛闭起来，好让你可以专注的跟我祷告一句，你有声音的跟着我祷告，来接受耶稣进入你的里面，成为你的救主。亲爱的耶稣，亲爱的耶稣，谢谢你带领我来认识你，谢谢你带领我来认识你。我相信耶稣是神，我相信耶稣是神，是救主，是救主。虽然我不认识你，虽然我不认识你，但是我知道你已经为我钉死在十字架上。但是我知道你已经为我钉死在十字架上。我承认我过去是个罪人，我承认我过去是个罪人，有许多的过犯，有许多的过犯，得罪神，得罪人，得罪神，得罪人。求你赦免我的罪，求你赦免我的罪，洗净我的污秽，洗净我的污秽。
我现在敞开我的心，我现在敞开我的心，邀请耶稣基督邀请耶稣基督住在我的心里，住在我的心里，掌管我的一生，掌管我的一生，帮助我，帮助我，扶持我，扶持我，带领我，带领我，医治我，医治我，供应我，供应我，与我同在。与我同在。谢谢耶稣，谢谢耶稣，让我成为你的儿女，让我成为你的，让我成为基督徒，让我成为，这是我的荣幸。这是我的荣幸。我把我的一生完全交在你的手中，我把我的一生完全交在你的手中。我的一生我的一生要赞美你，要赞美你，要敬拜你，要敬拜你，要相信你，要相信你，要追随你。要追随。谢谢耶稣，谢谢耶稣，垂听我的祷告，垂听我的祷告，奉耶稣的名求，奉耶稣的名求。阿门，哈利路亚，哈利路亚！拍手，大声拍手给我们。